Raja menunjukkan dua batang tiang tegak iaitu KL 25 meter dan juga MN 10 meter. Dan diberi di sini juga ialah sudut dongak puncak M dari L ialah 36 darjah. Jadi soalannya hitung sudut tunduk puncak M dari puncak K. Okey, maklumat yang diberi dekat sini, sudut dongak puncak M dari L 36 darjah. Yang paling penting di sini ialah ayat yang menyatakan puncak M dari L. Dari L. Jadi bermaksud sudut 36 ini mesti berada di L. Dari L ke mana? Ke M. Jadi di sini sudut itu mesti terletak pada L yang dia dongak pandang ke atas. Okey, pada L ini mesti ada garis mengufuk, kemudian dongak inilah 36 darjah. Okey, kemudian soalannya hitung sudut tunduk puncak M dari K. Soalan yang penting dekat sini ialah dari mana? Iaitu dari K. Jadi kita buat dekat sini, ini K. Bila dia kata dari K, mesti ada satu garis yang mengufuk pada K. Buat satu garis mengufuk pada K. Kemudian memandang ke M. Sudut tunduk puncak M dari K. Bila dia kata dari K, sudut mesti berada di K. Okay, iaitu yang inilah dia punya sudut yang kita nak kira. Okey, langkah menjawabnya ialah yang pertama, kita mesti buat satu garis yang selari dengan LN bermula dari M ini. Dan garis ini dia akan selari dengan LN. Dua garis yang bahagian atas dengan yang bahagian tengah ini adalah merupakan dua garis yang selari. Jadi bermaksud sudut theta ini juga adalah sama dengan kalau kita buat Z macam ni, sudut theta di sini sama dengan di bawah ini. Ketinggian ini 10, maka ketinggian ini pun 10 juga sampai sini. Maka ketinggian yang bahagian atas sini ialah 25 tolak dengan 10 ataupun bersamaan dengan 15. Jadi sekarang kita cari panjang LN dahulu, iaitu bila ini sudut maka yang bertentangan dekat sini ialah opposite, maka sini ialah adjacent. LN ialah adjacent. Jadi O dengan A ialah toa. Toa bermaksud tangent 36 adalah bersamaan dengan O bahagi A. O bahagi dengan A. O-nya ialah 10 bahagi dengan A-nya ialah panjang LN. Maka LN adalah bersamaan dengan 10 bahagi dengan tangent 36 darjah. LN adalah bersamaan dengan 13.76. Bila sini theta, maka sisi yang bertentangan dengan ini ialah dipanggil opposite dan yang ini ialah adjacent. Sebab yang condong ini ialah hypotenuse. Jadi bila O dengan A maklumat diberi bermaksud sama dengan sebelah sini iaitu toa. Iaitu tangent theta adalah sama dengan O bahagi A di mana O-nya ialah 15 dan A-nya ialah 13.76. Maka nilai theta adalah bersamaan dengan tangent ini pindahkan ke sebelah kanan, shift tangentnya guna kalkulator, buatkan kurungan 15 bahagi dengan 13.76. Maka nilai theta jawapan akhirnya ialah theta adalah bersamaan dengan 47.47 darjah. Ataupun kalau dalam darjah dan minit, tekan lagi sekali simbol darjah daripada kalkulator, dia akan keluar 47 darjah 28 minit. Ungkapkan 6K tambah 1 per 3K tolak 3 tambah P per 3KP sebagai suatu pecahan tunggal dalam bentuk yang termudah. Langkah yang pertama ialah kita tengok bahagian bawahnya ini. Okey, bahagian bawahnya ini tak sama, jadi kita cuba untuk samakannya. Jadi di sini 3K dah sama, sini pun ada 3K, maka dekat sini ada tambahan P. Ungkapan yang di sebelah kanan ini kita kena darabkan dia dengan P. Okey, maka bila yang bawah darab dengan P, yang atas pun kita kena darab dengan P. Jadi kita akan dapat jawapannya ialah darabkan dengan P. 6KP tambah P per dengan 3KP. Tolak dengan 3 tambah P per 3KP. Jadi sekarang bawahnya dah pun sama. Maka kita boleh tuliskan dia sekali sahaja. 3KP bawahnya. Dan di atasnya ialah 6KP tambah P. Tolak dekat sini sebab dia tolak dengan keseluruhan ini. Jadi pastikan di sini buatkan kurungan. 3 tambah P. Jadi yang selalu silap ialah bila pelajar tak buat kurungan. Okey, bila kita buat kurungan, dia akan merubah tanda. 6KP tambah P, tolak 3, tolak darab dengan tambah P, tolak dengan tambah, jadi tolak P. Per 3KP. Jadi jawapan akhirnya ialah 6KP
Tambah pi, tolak pi, habis. Jadi yang tinggal tolak 3 bahagi dengan 3kp. Ini belum lagi bentuk yang termudah sebab sini ada 6, ada juga 3. Okey, jadi kita boleh fakturkan, keluarkan yang sepunya, keluarkan 3 di luar. 3 darab 2, 6. Tinggal kp. Ini tolak, letak tolak. 3 letak luar, jadi 3 darab dengan 1, dapat 3 dia. Bahagi dengan 3kp. Okey, maka di sini ada 3, potongkan dengan 3 dekat bawah sini. Maka jawapan akhirnya ialah 2kp tolak dengan 1 bahagi dengan kp. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dan garis tangen PQR. Jadi PQR ini adalah garis tangen. Diberi QR ialah 10 cm. Okey, saya tuliskan Q ke R di sini adalah 10 cm. Dan sudut RST ialah 155. Jadi RS ke T adalah bersamaan dengan 155 darjah. Soalannya ialah cari panjang jejari bulatan itu dan yang kedua cari sudut PQT. Merujuk kepada rajah yang diberi, ada maklumat yang diberi dekat sini iaitu sudut pada T dekat sini ialah 24 darjah. Dan sudut pada T ini ialah sudut pada ukur lilit. Jadi saya ingatkan semula, ciri-ciri sudut dalam bulatan ialah apabila daripada punca yang sama, sudut pada pusat bulatan, okey, katalah sini O, dan sudut pada ukur lilit bulatan. Okey, berpunca dari tempat yang sama. Okey, jadi di sini perkaitannya ialah sudut pada pusat dengan sudut pada ukur lilit bila dia berpunca dari tempat yang sama ialah ini diberi sudut pada T ialah 24 iaitu sudut pada ukur lilit. Okey, dan dia berpunca dari tempat yang sama, sudut pada pusat bulatan di sini. Okey, jadi di sini kalau sini 24, theta 2 theta Kalau sini 24 maka sini ialah 2 kali sudut di ukur lilit. Jadi bermaksud 2 darab dengan 24 bersamaan dengan 48 darjah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena faham bahawa apabila jejari bertemu dengan garis tangen. Okey, jejari bertemu garis tangen, sudut yang dibuat dekat sini ialah 90 darjah. Dan jejari bermaksud panjang jejari ialah OQ. Jadi sinilah ini panjang yang kita nak cari. Sisi yang bertentangan dengan sudut 48 ini ialah dipanggil O, opposite. Okey, dan satu lagi garis yang tegak dekat sini ialah A. Dan yang condong ialah H. Tetapi dalam soalan ini, dia berkaitan di antara O dan yang kita nak cari ni, O sebab 10 diberi, dan yang kita nak cari ialah OQ iaitu A. O dengan A ialah toa. Toa ialah tangen. Tangen 48 darjah bersamaan dengan O bahagi A. O-nya ialah 10 dan A-nya yang kita nak cari letaklah dia sebagai X. Okey, maka ini pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah. Bermaksud X sama dengan 10 bahagi dengan tangen 48 bersamaan dengan 9 cm. Soalan seterusnya ialah cari sudut PQT. Jadi sini PQT, kita letakkan di theta di sini. RST ialah 155 dan ini adalah merupakan garis lurus, maka kita boleh cari sudut di sini. Ini adalah merupakan 180 sebab garis lurus tolak dengan 155 dan dia adalah bersamaan dengan 25 darjah. Jadi kalau sudut sini 25, ini 25, sini pula ialah 48, maka sudut yang ini adalah 180 tolak dengan 25 tolak dengan 48, kita dapat sudut yang di sini. Sudut yang kecil sini adalah bersamaan dengan 107. Jadi kalau sini 107, maka sudut yang bertentangan dengan ini pun sama, iaitu 107 darjah. Jadi bila sini 107, ini 24, bermaksud kita boleh cari sudut yang ini sebab 1 segi 3. Jadi bermaksud sudut yang di sini adalah bersamaan dengan 180 tolak dengan 24 tolak lagi dengan 107. Bersamaan dengan 49 darjah. Okey, jadi jejari bertemu dengan garis tangen, sudut mesti 90. Okey, jadi kita nak dapatkan sudut PQT, sudut yang ini adalah bersamaan dengan 90 darjah. Kita tolakkan dengan 49 tadi. Yes, 41 darjah. Diberi suatu bulatan, di dalam bulatan terdapat segitiga ABC, yang mana AB ialah 9, BC 12 dan juga AC adalah merupakan diameter kepada bulatan. Jadi minta mengira sudut ACB dan juga panjang AC. Okey, yang pertama kita nak kira sudut ACB. Jadi sudut ACB itu di sini, katalah yang ini ialah theta. Okey. Sudut ini kita nak cari. Apabila ada satu segitiga dalam bulatan yang mana salah satu daripada sisi segitiga tersebut adalah merupakan diameter kepada bulatan, maka segitiga tersebut akan membuat sudut 90 darjah di sini. Jadi yang ini ialah 90 darjah. Okey, kalau sudut ini 90 darjah,
Untuk mengira sudut ACB, kita kena buat. Jadi kalau ini theta, maka sisi yang bertentangan dekat sini ialah O. Kemudian yang satu lagi sini ialah A. O opposite, A adjacent, dan juga yang satu lagi sini AC ini ialah hypotenusnya. Okey. Jadi oleh kerana yang diberi ialah O dengan A, iaitu 9 dengan 12, maka kalau O dengan A ialah kita guna TOA, iaitu tangent theta sama dengan O bahagi A. Okey. O-nya ialah 9 bahagi dengan A-nya ialah 12. Yang ini ialah tangent theta. Maka theta adalah sama dengan tangent ini. Nak tinggalkan theta saja, maka shift tangent guna kalkulator. 9/12. Saya buatkan kurungan. Okey, jadi kita guna kalkulator. Maka kita dapat nilai theta-nya adalah bersamaan dengan 36.87 darjah. Okey, seterusnya soalan yang kedua ialah cari panjang AC. Okey, bila ada segitiga yang bersudut tegak, iaitu macam ni. Okey. Ini 90 darjah, ini 9, ini 12. Okey, untuk mengira panjang AC, sini AC, kita gunakan teorem Pythagoras, iaitu AC kuasa 2 adalah sama dengan 9 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. Jadi AC kuasa 2 adalah bersamaan dengan 225, maka AC adalah sama dengan kuasa 2 ini bila pindahkan ke sebelah kanan jadi punca kuasa. Maka panjang AC adalah bersamaan dengan 15. Sekumpulan 80 orang pelajar mengambil ujian memandu. Seorang pelajar dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Kebarangkalian memilih pelajar yang lulus ialah 3/4. Jadi saya tuliskan, kebarangkalian memilih pelajar lulus ialah 3/4. Soalannya ialah cari kebarangkalian pelajar yang gagal. Okey, dalam ujian memandu itu. Jadi kalau kebarangkalian pelajar lulus ialah 3/4, bermaksud kebarangkalian pelajar yang gagal adalah sama dengan 1 tolak dengan pelajar yang lulus ini. Kebarangkalian pelajar yang lulus iaitu 3/4. Bersamaan dengan 1/4. Itu kebarangkalian pelajar yang gagal. Kebarangkalian pelajar yang gagal pula mengikut formulanya ialah bilangan pelajar yang gagal bahagi dengan bilangan semua pelajar. Jadi bermaksud dekat sini bilangan pelajar yang gagal, okey, NG, bilangan pelajar yang gagal, bahagi dengan bilangan semua pelajar, iaitu ada 80 orang. So bahagi 80 dan diberi kebarangkalian pelajar yang gagal ialah 1/4. Jadi bermaksud untuk cari bilangan pelajar yang gagal adalah sama dengan 1/4 darab dengan 80. Ini 80 bawa ke sana, bahagi jadi darab. Jadi bermaksud 4 kali 1/4 darab dengan 20. Jadi bermaksud bilangan pelajar yang gagal ialah 20. Jadi ini ialah bilangan pelajar yang gagal bersamaan dengan 20 orang. Okey, kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak melukiskan graf garis lurus. Yang pertama, kita kena lengkapkan jadual yang diberi. Dan diberi persamaannya dekat sini ialah Y sama dengan 5 tolak X. Okey, jadi kita, ini persamaan dia, Y sama dengan 5 tolak X. Jadi bila X-nya negatif 2, bila X sama dengan negatif 2, kita gantikan dalam X ini. Y sama dengan 5 tolak dengan negatif 2. Jadi kita dapati Y-nya ialah 5 tolak-tolak ditambah 5 tambah 2 ialah 7. Jadi dekat sini kita masukkan pada ketika X-nya negatif 2, Y-nya 7. Kemudian bila X sama dengan negatif 1, kita gantikan pada X-nya dekat sini, Y sama dengan 5 tolak dengan negatif 1. Jadi kita dapati Y sama dengan tolak-tolak yang ditambah 5 tambah 1 ialah 6. Okey, masuk sini 6. Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y sama dengan 5 tolak 0 ialah 5. Jadi sini 5. Bila X-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 5 tolak 1 ialah 4. Jadi bila kita X-nya 1, Y-nya 4. Bila X sama dengan 2, Y sama dengan 5 tolak dengan 2. Iaitu 3. Jadi tulis ni 3. Okey, kemudian kita tandakan. Berdasarkan kepada jadual ini, kita tandakan pada koordinat negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya 7. Negatif 2, Y-nya 7. Jadi di sini.
Okey. Kemudian pada ketika X-nya negatif 1, Y-nya 6. Negatif 1, Y-nya 6. Jadi di sini. Pada ketika X-nya kosong, Y-nya 5. Kosong, sini kosong ya. Kosong, Y-nya 5. Okey. Seterusnya bila X-nya 1, Y-nya 4. Yang ini. X1, Y 4. Di sini. X1, Y-nya 4. Kemudian bila X-nya 2, Y 3. X2, Y 3. Jadi bertemu di sini. Okey, seterusnya kita buatkan satu garis lurus yang melalui semua poin yang kita dah tandakan tadi. Okey, sekarang kita buatkan garis lurusnya. Okey, itulah dia garis lurus bagi persamaan Y sama dengan 5 tolak X.